tenang luar biasa. Di sudut sunyi ini, mihrabku menuju Mi'raj. Di sini ku sedar diriku, ku kenal Tuhan yang satu. Pahitnya dosa, manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Manisnya taubat, semua rasa bersatu. Mihrabku, getatanku, mihrabku, perjalananku, kiblat hatiku hanya untukmu. Jangan gelincir di nafsu. Jauh sudah perjalananku, di mihrabku tersungkur syahdu. Jalan berliku ke lembah nafsu, hanya karena kau selamatkan aku. Ku seru namamu, Allah yang agung. Ku seru namamu, Allah yang Esa. Ku seru namamu dengan sepenuh jiwa. Latifu ya Halim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Karimu ya Jawad. Hidupku mohon berkat, pandangilah aku, luruskan hatiku, teguhkan sabarku, indahkan syukurku. Ku seru namamu, Allah yang agung. Ku seru namamu, Allah yang Esa. Ku seru namamu dengan sepenuh jiwa. Ya Saburu ya Syakur, ya Subuhu ya Quddus, ya Hannanu ya Mannan, ya Zal Jalali wal Ikram. Engkaulah maksudku, engkaulah tujuanku, redamu harapanku, bernaung di Firdausmu. Engkaulah maksudku, engkaulah tujuanku,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah sahabat-sahabat, teman-teman, adik kakak, anak-anak yang Ustazah kasihi sekalian. Kita bersama kembali dalam Raudhah Ilmu kita, talaqi bersama dengan Ustazah. Di mana pada malam ini kita akan sama-sama merujuk kepada kitab At-Targhib wa Tarhib. Di mana tajuk kita adalah dalam bab sedekah. Ya, jadi sebelum kita meneruskan pengajian kita pada malam ini, ya marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta Sahabat-sahabat, tuan-puan yang budiman, pada malam ini sangat istimewa sekali kerana kuliah talaqi kita ini ditaja dan dianjurkan oleh Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan. Alhamdulillah. Selalu tu tajaan individu je lah, ustazah je ya. Tapi Alhamdulillah pada malam ini ya kita dibawakan bersama-sama dengan Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan. Sebab itu sahabat-sahabat boleh juga melayari program kita ini daripada Facebook Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan. Jadi Masya Allah istimewa sekali kerana pada malam ini Ustazah tidak berseorangan. Ustazah dapat pancing orang yang pakar dalam bab sedekah dan bab zakat ni, yang berkait dengan harta benda ni, iaitu adik kesayangan Ustazah, Adinda Ustazah Nurul Hidayah Kamaruddin, yang telah sangat bersedia insya-Allah untuk bersama-sama dengan kita pada malam ini. Ya, jadi Ustazah menjemput Ustazah Nurul Hidayah Kamaruddin untuk bersama-sama dalam Raudhah Ilmu kita pada malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Apa khabar Ustazah Nurul Hidayah? Alhamdulillah, Ustazah Datuk saya berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Lagi-lagi tengok muka Ustazah Nur Hafizah, bahagia, ceria, bahagia, tak tahu nak kata apa. Biasanya kita duduk sebelah-sebelah. Sebenarnya Kak Cik sangat rindu dengan Ustazah Hidayah. Kak Cik je memang tak boleh lari dah biasa. Okey, Kak Cik rindu sangat Ustazah Hidayah. Masya Allah, hampir 4 bulan lebih. Ya, kita tak bertemu. Kalau tak tu ada sajalah program dengan Pusat Zakat. Ya, Wilayah Persekutuan, ya, tengah-tengah hari je ada forum kan, ada talk show ya. Masya Allah rindunya ya. Alhamdulillah pada malam ini kita dipertemukan dalam liqa ini. Jadi insya-Allah kita akan memulakan ya. Cuma untuk sahabat-sahabat semua tuan-tuan puan-puan yang budiman, Ustazah nak maklumkan lebih awal. Pada malam ini Ustazah tidak sempat menyediakan slide ataupun nota ya, yang biasanya tiap-tiap malam Ustazah Hidayah memang ada nota lah setiap kali kelas ya. Ini betul-betul lelaki ni. Along ni nama siapa anak Ustazah kat belakang tu? Yang bungsu. Yang Suhaib. bongsu. Belum bongsu lagi. Belum bungsu lagi. Setakat inilah. Ya. Apa ni Ustaz tak sempat nak sediakan. Maaf tuan-puan. InsyaAllah Ustazah akan masukkan nanti bahan nota tu dalam Facebook Ustazah. Ya, sebabnya Ustazah baru sampai, maknanya baru je daripada hospital. Seharian menemani kakak Ustazah yang hari ini adalah hari pertama dia maknanya dia kemoterapi. Jadi nak bagi dia rasa tenang ya, semangat, dia duduklah ya bersama-sama. Jadi minta maaf sangat, memang hajat di hati tu nak buat nota hari ni. Tapi nak minta balik tu, nak cakap dengan kakak dengan Kak Long kan, nak balik tu tak sampai hati.
Tak sampai Keluar hati lah Ustaz. Allah tak tahu macam mana nak buat, tak sampai hati. Walaupun sebenarnya urusan kita mungkin banyak tapi tak sampai hati. Tapi tak apa, insya-Allah khairan. Ya, kita cari jalan lain. Nanti kita akan berikan kemudian nota-nota berkaitan dengan apa yang kita bincangkan pada malam ini insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, Ustazah Hidayah, kita jom kita mula. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana insya-Allah Ustazah akan bacakan dahulu hadis Nabi SAW. Sebab kitab At-Targhib wa Tarhib yang kita gunakan ini adalah kitab Sahihut Targhib wa Tarhib yang membawakan hadis-hadis sahih daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk galakan dan dalam bentuk ancaman, teguran. Baik. Jadi dalam bab harta benda, kita kata bab hari ini adalah bab sedekah. Meliputi juga sebenarnya lebih utama daripada, lebih aula daripada sedekah itu adalah zakat. Sebab itu adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin nanti boleh tanya dengan Ustaz Nurul Hidayah. Macam mana kalau orang kaya, dia bagi sedekah je, zakat tak nak keluar? Ada juga macam tu. Ada. Sebab dia tak nak orang lain tolong kirakan berapa yang dia kena keluarkan. Jadi dia rasa dengan dia bagi sedekah sikit-sikit macam tu, dia rasa dia boleh terlepas daripada kewajipan zakat. Masya-Allah. Ada juga yang demikian kan? Okey. Ada juga. Tapi kita tengok dulu beberapa hadis Nabi SAW. Baik. Dari daripada Abu Darda radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Khamsun man jaa bihinna ma'a imanin dakhala al-jannah." Ada 5 perkara. Barang siapa yang mengamalkannya dengan dasar iman, nescaya dia akan masuk syurga. Man hafaza 'ala salawatil khamsi, iaitu orang yang menjaga salat 5 waktu. 'Ala wudu'ihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna wa mawaqitihinna. Maksud menjaga salat 5 waktu itu adalah menjaga wuduknya, menjaga rukuknya, menjaga sujudnya dan menjaga waktunya. Wa shama Ramadan, dan dia berpuasa Ramadan. Wa hajjal baita in istata'a ilaihi sabila, berhaji ke Baitullah jika dia mampu. Wa a'ta zakata tayyibatan biha nafsuh, dan dia mengeluarkan zakat dengan jiwa yang rela. Dengan jiwa yang rela. Maka ini adalah golongan yang Allah telah Nabi sebutkan tadi, ini adalah golongan yang dakhalal jannah, yang akan Allah masukkan ke dalam syurga. Ustazah Hidayah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya harta ni fitnah dia sangat besar. Betul Ustazah Hidayah fitnah harta ni sangat besar. Ketika mana mencarinya pun sudah jadi fitnah, ketika mana tak ada pun sudah terlibat dengan fitnah harta, apatah lagi ketika mana dilempahkan oleh Allah. Apatah lagi ketika dibanyakkan oleh Allah. Allahu Akbar, fitnah harta. Daripada mencarinya, daripada menggunakannya, daripada menyimpannya, semuanya akan menjadi ujian yang berat kepada kita manusia. Kita bercakap tentang akhir zaman. Cuba kita tengok. Kadang-kadang dalam banyak-banyak perkara kalau kita perhalusi, kita perhalusi kesibukan manusia, kita perhalusi kesibukan manusia, kesungguhan manusia, nanti mungkin kita akan bertemu. Kita tak kata orang lain Ustazah Hidayah, ni untuk kita sendiri. Kita mungkin akan bertemu dengan jawapan bahawa sibuknya manusia hari ni, sibuknya kita hari ni, hujung jatuhnya kenapa? Sebab nak harta. Bersungguh-sungguhnya lah manusia hari ni. Bersungguh-sungguhnya lah kita hari ni. Cari ilmu begitu begini, nak belajar itu, belajar ini, nak faham itu, nak faham ini. Tiba-tiba di hujung niat dalam hati yang paling dalam, apa yang diharapkan? Rupa-rupanya kita nak harta. Itu dia punya pelincir dia. Allah. Betul, sungguh subhanallah, rupanya yang menggerakkan usaha kita, yang menggerakkan semangat kita bukan wajah Allah, bukan keredaan Allah, tapi rupanya yang menjadi membakar semangat kita, rupanya apa dia? Kerana kecintaan kita kepada harta. Kerana kesenangan kita kepada harta.
Buktinya apa? Tengok nanti bila sampai bab zakat dan bab sedekah. Tengok nanti. Ya Allah ya Tuhan, na'udzubillah ya Allah, minta berlindung daripada terjerumus. Ya, terjerumus dalam fitnah harta dan kita kalah. Ya, terjerumus dalam fitnah harta dan kita menjadi orang yang terpedaya dengan harta. Baik, satu lagi Ustazah Hidayah ya. Kak Cik pilihkan satu hadis Nabi SAW tentang ini. Salam. Daripada Samurah radhiyallahu an, dia berkata Nabi SAW bersabda, aqimus salata wa atuz zakata wa hajju wa'tamiru wastaqimu yustaqam bikum. Ini formula istiqamah, iaitu dirikanlah solat, bayarlah zakat, berhajilah, berumrahlah dan beristiqamahlah, nescaya urusan kalian, hidup kalian akan diluruskan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi sebenarnya dalam bab zakat, ya, kita sentuh bab zakat dulu. Dalam bab zakat ini memang patut selesai, beres semua. Ya, Ustazah Hidayah. Jadi kita nak dengar daripada Ustazah Hidayah pengalaman menguruskan zakat, macam mana berurusan dengan pelbagai bentuk pemikiran, sikap, ya, dan sebagainya. Jadi insya-Allah boleh sebagai alu-aluan mukadimah daripada Ustazah Nurul Hidayah. Ya, kami tak sabar nak dengar. Alhamdulillah. Ya, insya-Allah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Cik yang saya kasihi dan kepada semua juga yang menonton buat masa ini, yang telah menekan butang like, share, semuanya kami mengucapkan ribuan terima kasih. Yang belum lagi tekan butang like pada page kami di Pusat Pengumpulan Zakat, bolehlah dijemput untuk berbuat demikian, sebab yang Ustazah Hafizah punya banyak dah. Yang buat zakat ni belum lagi sampai banyak, tapi insya-Allah mudah-mudahan sedikit sebanyak apabila kita mengikuti apa yang kami kongsikan tentang bagaimana praktikalnya syariat yang Allah berikan kepada kita yang merupakan rukun Islam. Dia bukan suatu benda yang jauh sebenarnya. Kalau kita tengok suatu benda yang kita kata macam i'tikaf, kadang-kadang kita buat tu dalam bulan Ramadan je. Dululah waktu PKP tak ada i'tikaf, kita tak boleh pergi masjid, tak boleh nak duduk berlama-lama. Dan kalau kita tengok suatu ibadah yang namanya zakat, macam mana Kak Cik kata, patutnya dia letak checklist yang pertama. Maksudnya benda yang basic sebagai seorang Muslim, dia kena settle bab zakat. Dan sebagai mukadimah ni Kak Cik, sebelum kita nak masuk nak kongsi dengan semua pendengar bagaimanakah karinah-karinah orang yang nak membayar zakat, sama ada yang dia ada harta kena bayar zakat tapi tak bayar zakat, dan juga ada juga Kak Cik yang tak perlu bayar zakat. Maksudnya bila kita kira-kira tu memang tak lepas pun nisab dia. Maksudnya mungkin kalau ikutkan di Baitul Mal lah dia boleh terima zakat, tapi berhajat sungguh untuk menunaikan zakat. Dia kata, habis boleh tak saya nak bayar ni, saya dah niat ni melangkah kaki di rumah, memang niat, tak tahu pula kira-kira tak wajib zakat. Jadi saya rasa dah keluar Kak Cik, keluar dah daripada kaunter BBZ tu, patah balik pula membayar ni. Jadi dia pun duduk balik. Cakap, saya rasa tak boleh lah. Sebab niat saya memang saya nak bayar, jadi saya nak bayar juga, boleh tak? Subhanallah, pelbagai karenah manusia yang saya tak lama tapi adalah pengalaman selama 8 tahun di Pusat Pengumpulan Zakat, melihat bagaimana manusia, bagaimana yang Kak Cik sebutkan kata tadi ialah fitnah harta yang kadang-kadang menyebabkan manusia boleh menjadi dekat dengan agama, kembali kepada fitrah hanya dengan sebab zakat. Saya ada menerima beberapa keadaan yang mana mereka sangat dangkal. Mungkin hati tu belum terbuka lah, saya yakin dan percaya mungkin dari sudut dakwah dah sampai, macam mana yang kita tahu tentang wajibnya solat, macam mana kita tahu tentang wajib kita menutup aurat, tetapi mungkin dia tak boleh nak buat lagi. Dia rasa macam tak sampai lagi hidayah. Tapi bila bab zakat, dia start bayar zakat dan kita rasa rupanya dia dapat dakwah ataupun kembali berhijrah kepada agama untuk mempraktikkan Islam dah, tapi mempraktikkan apa yang ada di dalam rukun Islam tu dengan tangga ataupun pintu zakat. Lepas dia bayar zakat Kak Cik,
dia rasa macam, oh rupanya inilah ketenangan apabila melaksanakan perintah Allah. Maka mula dengan tu dia pun jadi, apa guna aku bayar zakat, aku tak solat, mula menunaikan salat. Mula rasa segan pula bayar zakat tak pakai tudung, jadi mula mengenakan hijab. Subhanallah, hidayah Allah datang dalam pelbagai bentuk. Allah nak bagi kepada setiap hamba yang dikehendaki oleh Allah. Sebagai permulaan ataupun sedikit saya nak kongsikan untuk kita sama-sama mentadabbur. Kak Cik baca hadis tadi, saya nak ambil satu petikan daripada surah Al-Baqarah ayat 276. Surah Al-Baqarah ayat 276. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Maksudnya Allah memusnahkan riba dan Allah menyuburkan sedekah. Ataupun kita sebut Kak Cik dalam bahasa Al-Quran ini, kalau disebut as-sadaqah, dia tidak bermaksud sedekah yang sunat sahajalah. Dia bermaksud juga sedekah yang wajib. Sebab tu para ulama mengatakan bahawa sedekah itu dia terbahagi kepada dua. Sedekah yang wajib itu yang kita ma'ruf dalam kalangan masyarakat kita sebut zakat. Dan sedekah yang sunat itu dia ada pelbagai lah versinya, ada nama wakaf, ada nama derma, ada nama hadiah, ada nama kita kata macam-macam lah kan, maksud dari sudut yang sunat tadi. Maka kalau kita tengok kat sini, perbezaan Allah Subhanahu Wa Taala lakukan, Allah buat dua analogi. Yang pertama iaitu riba. Yang kedua ialah sedekah. Jadi kalau kita tengok unsur kedua-dua ni dia berbeza. Iaitu apa? Apabila seseorang itu ataupun satu syarikat, suatu alung lah, ya, dia bagi pinjam duit, lepas tu daripada pinjaman tadi ada penambahan. Kita sebut faedah ataupun riba, interest dan sebagainya. Maka sebenarnya kalau kita tengok dia pinjam berapa? Kita ambil yang tak payah ambil juta-juta lah, kita ambil 100 je. Senang. Kalau dia pinjam 100, peminjam tu pinjam 100 dan dia perlu bayar kepada ahlung tadi 110. Sepatutnya di sana ada penambahan, iaitu daripada 100 plus jadi 10, so 110. Saya minta maaf lah sebab saya ni orang zakat dah biasa dengan nombor. Jadi kita hari ni main matematik sikit lah malam ni. Boleh Kak Cik ya? Boleh. Masya Allah. So 100 tambah dengan 10 untuk riba, ini dari sudut zahirnya ialah penambahan. Kita tengok pula analogi yang kedua, Allah kata apa? Wa yurbis sadaqat. Sedekah apabila kita mengeluarkan infak ataupun sebahagian daripada harta kita keluar daripada duit kita. Misalnya kata kita ada RM100, kita ambil jumlah yang sama. Kita bagi zakat ataupun bagi sedekah RM10. Maka apa yang berlaku kepada zahir harta kita? 100 tolak 10, maka tinggal 90. Sahabat-sahabat, dua zahir ini berbeza. Yang mana zahir riba ini bertambah dan zahir sedekah ini berkurang. Tetapi hakikatnya, sebab manusia ini dipandang dengan mata, tetapi Allah memberi dengan secara batiniah mana yang Allah redha. Iaitu yamhaqullah, maksudnya Allah memusnahkan ataupun Allah merugikan sesiapa yang buat riba. Dan walaupun nampak kurang pada sedekah tadi, tapi itulah yang Allah akan jadikan dia bertambah. Jadi dia suci, jadi dia bersih, dan bila dia bersih, dia akan terus subur dan terus berkembang seperti mana maksud zakat itu sendiri. Jadi sahabat-sahabat, kita melihat pada ayat ini, ayat 267 surah Al-Baqarah, subhanallah, Allah memberi suatu suntikan semangat kepada umat Islam, hambanya yang memaknai perintah Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah berasa kerugian ataupun mengalami kerugian kerana di sana adanya barakah Allah pada ibadah sedekah ataupun ibadah apa sahaja infak yang dilakukan oleh manusia. Dan mungkin sekadar pembukaan sahaja, banyak lagi saya tak sabar nak dengar daripada Ustazah Kak Cik sendiri. Saya serah semula pada Ustazah Kak Cik, insya-Allah.
Masya Allah, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Terima kasih Ustazah Nurul Hidayah. Bila Kak Cik dengar apa yang Ustazah sebut tadi, Kak Cik teringat macam ni. Minta maaf ya tuan-puan ya, bahasa diri Kak Cik lah sebab kami ni sebab Ustazah sedang bercakap dengan Ustazah Nurul Hidayah juga ya. Apa yang Kak Cik teringat kan macam ni. Tujuan kita pada malam ini ya, tujuan kita pada malam ini. Bahkan untuk Kak Cik memilih tajuk Babus Sadaqah ya bersama dengan Pusat Pungutan Zakat. Ada niat dia Ustazah Hidayah, ada niat dia. Tadi pun dah cakap dengan suami Kak Cik lah, Dr. Azhar. Selalu cakap bab sedekah ni kan, ya, kita bincang, borak berdua lah. Selalu bang kita bercakap pasal sedekah. Tapi malam ni nak dikuatkan lagi semangat tu apa dia? Nak jadi manusia yang mudah-mudahan Allah tanggalkan daripada hati kita ini rasa cinta kepada harta. Minta janganlah sampai kita letak harta benda dunia ni dekat dalam hati kita, sedangkan semua tu patut berada di tangan kita sahaja. Sebab setiap satu sen, setiap RM1 yang kita dapat ni tuan-puan sekalian, dia ada implikasi dia. Sama ada akan jadi jalan yang bawa kita menjadi orang yang soleh ataupun boleh menjadi hujjatan alaina, menjadi hujjah ke atas kita. Menjadi ancaman kepada kita. Macam mana nak buat RM1, RM2, RM10 ya, yang kalau kita nak ringgitkan lah ya. Kalau kita nak jadikan dia dengan nilai mata wang. Ya, macam mana nak jadikan kenderaan kita, rumah kita, harta perniagaan kita, harta ternakan kita, ya, emas permata kita, macam mana nak jadikan supaya dia adalah aset yang baik kepada kita, bukan menjadi hujjatan alaina, bukan besok menyusahkan kita dunia, menyusahkan kita di akhirat. Maka jalan dia bagaimana? Dengan dua sedekah yang telah Ustazah Hidayah sebutkan. Sama ada, yang pertama sekali mesti memastikan sedekah yang berbentuk wajib iaitu zakat, itu settle. Itu dilaksanakan. Kalau ada tertangguh, kalau ada tertunggak, tolong disegerakan, jangan ditangguh-tangguhkan lagi. Percayalah manusia yang berada di atas pembaringan kematian, bahkan tak payah lagi atas baring kematian tuan-puan, Allah uji sakit yang berat, cuba tengok apa yang terfikir dekat fikiran mereka. Ya, kita pun mungkin Kak Cik macam pernah sakit juga. Apa yang terfikir? Yang terfikir apa dia? Ya Allah, di mana kekuranganku dalam menyempurnakan dan menguruskan harta. Ada hutang piutang aku tak, ya Allah, tolong ingatkan untuk aku bayar. Ya, ada lagi tak yang aku tak bayar zakat? Ada tak bayar fidyah? Ada tak? Ni semua tentang menguruskan harta benda kita. Ya, di sana daripada Jabir radhiyallahu an, dia telah berkata, qala rajulun ya Rasulullah. Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, ara'aita in adda ar-rajul zakata malih. Bagaimana menurut pandanganmu ya Rasulullah kalau ada seorang laki-laki dia bayar zakat harta dia? Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi pun jawab, man adda zakata malihi faqad dhahaba anhu syarruh. Barang siapa yang bayar zakat harta dia, maka telah lenyap keburukan daripadanya. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat, dan lafaz hadis ini adalah lafaznya Ibn Khuzaimah dalam sahihnya, dan Al-Hakim secara ringkas menyatakan, "Idza addaita zakata malika faqad adhhabta anka syarrah." Jika kamu bayar zakat harta kamu, maka lenyap keburukan harta tadi daripada kamu. Kita tak nak yang tersimpan dalam beg kita ni rupanya kita dah buat benda buruk. Kita tak nak yang tersimpan dalam akaun rumah kita tu sebenarnya adalah benda buruk. Ia akan berkembang menjadi buruk, menjadi busuk dan kita bergerumang di dalamnya. Maka macam mana nak keluar daripada melenyapkan keburukan tersebut, keluar daripada keburukan tersebut supaya tidak berkembang keburukannya? Maka pertama sekali sebelum kita cakap tentang zakat, tentang sedekah yang sunat, kita selesaikan dulu bab zakat. Ustazah Hidayah, Kak Cik minta maaf, saya rasa nak kongsi sangat ya, tak ada apa sangat pun. Tapi rasa nak bagi tahu pengalaman Kak Cik dan Ustazah Hidayah pun tahu. Dah lama kan ya, Kak Cik pun bersama dengan PPZ Wilayah Persekutuan. Pergi ke sana kemari, ajak orang keluar zakat, suruh orang potong gaji, macam-macam lah kita ni kan ya. Sehingga satu hari terdetik dalam hati Kak Cik rasa malu. Ya, mungkin 4 tahun sudah kot ya.
Rasa malu, macam mana ni aku suruh orang lain potong gaji. Ya, aku suruh orang lain terus buat maknanya potongan tetap saja daripada akaun kan ya. Tapi masa tu Kak Cik tak buat lagi Ustaz Hidayah. Maknanya ini pergi ceramah saja lah ni kan. Orang suruh kita pun cakap. Tapi kita tak buat. Satu hari Allah detikkan dalam hati, ya, kamu telah mengajak orang ramai untuk potong gaji, ya, buat potongan bulanan secara tetap, ya, supaya apa? Supaya maknanya kita ni biar jangan sampai kita ambil jalan ihtiyat. Maksudnya berhati-hati, jangan sampai terkurang, berlebih tak apa. Jadi mungkin 4-5 tahun lepas, maka Kak Cik pun buat keputusan, okeylah pejam mata, kita buat potongan bulanan. Betul ya Zahidayah Betul. kita buat potongan bulanan. Sekarang nak potong berapa? Ya, sebab kita pun tak kira lagi kan. Dia memang kaedah dalam zakat, Ustaz Hidayah paling arif lah ya. Ada nisab dia, ada haul dia ya. Tapi memandangkan kita sudah menikmati macam kurniaan daripada Allah. Jadi macam ni lah, tak payah berkira sangat dalam bab ni. Berlebih pun tak apa, ya, kurang yang kita takut. Maka Kak Cik pun pada ketika itu bismillah buat potongan gaji. Padahal tak tahu lagi ni dapatnya banyak mana nanti bila dah sampai haul dia nanti, apakah sampai nisab dia pula kan ya, kadar dia pula. Tapi tak apa, jangan berkira sangat ya. Keluarkan sajalah setiap bulan. Apa yang Kak Cik nak kongsikan Ustazah Hidayah ialah kesan dia tu dari sudut rasa ketenangan, rasa keberkatan, limpahan rezeki daripada Allah, ianya adalah sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan setiap kali terasa macam, ya Allah ya Tuhan, baiknya Engkau ya Allah, apa sangatlah yang aku buat kan. Akan terdetik dalam hati tu, teringat keputusan yang kita buat ya satu ketika tu untuk apa, dah potong je ya, potong je. Dan bila kita rasa macam ya Allah malunya kita buat sikit je, tapi Allah lipat kali gandakan ya. Sebab Kak Cik kira macam ni, kalau kita dah siap-siap nak keluarkan banyak tu, dah siap-siap dah, ini bukan bab sedekah sunat, ini yang wajib ni. Ya, kita dah siap-siap dah. Maknanya kita dah prepare. Kalau kita dah niat memang potong terus daripada akaun kita, kita pun tak tahu dalam akaun tu nanti ada ke tak ada duitnya. Tapi kita dah niat. Ini yang cerita 4-5 tahun lepas. Dah niat. Masya Allah. Semacam satu agreement yang kita buat dengan Allah. Lalu apa yang berlaku Ustazah Hidayah? Kalau dah macam tu niat kita, dia zakat ni 2.5% kan? Ya? Jadi, insya-Allah Allah kurniakan kepada kita tak kurang daripada kadar harta ataupun nisab yang cukup untuk mengeluarkan jumlah yang kita telah keluarkan daripada awal. Contoh. Katalah kita keluarkan RM500 sebulan. Jadi kalau 12 bulan maknanya 6,000. Ya, jadi jumlah 6,000 ni sahabat-sahabat sekalian, ini congak-congak kasar sebab tak prepare pun nak congak. Jumlah katalah kita ambil 60,000, kita akan dapat 60,000 pendapatan tahunan. 60,000 maka dia kena bayar 1,500. Betul ya Zahidayah? Tapi kita dah keluarkan 6,000. Kita dah niat daripada awal lagi 6,000. InsyaAllah 60,000 darab 4. 60,000 darab 4 berapa? Sebab tadi 1,500 kan nak pergi sampai 6,000 darab 4 kan? Jadi 60,000 darab 4, 240,000. InsyaAllah tak kurang. InsyaAllah tak kurang. Subhanallah, kita mungkin tak nampak benda ni. Ya, tak nampak benda ni. Ini kita punya perjanjian kita dengan Allah. Katalah kita beranikan diri. Bismillah. Kita letak niat macam ni. Ya, kita buat potongan RM1,000 sebulan. Contoh, ya. Atau boleh je RM100 sebulan, ya, terpulang. Katalah kita buat RM1,000 sebulan, kita tak tahu lagi berapa kita akan dapat. Semua tu urusan Allah. Tapi kalau RM1,000 sebulan, jadinya berapa? RM120,000. RM120,000 ni sebenarnya RM120,000 setahun kita bayar. Kan, betul tak? 12,000 kecil. Kalau 1,000 sebulan. 12,000. 12,000
Kita cuba tengok 12,000 ni berapa angka untuk 2.5 tu kali berapa dapat 12,000. Yang ni kan kita tak sempat nak kira lah. Ustaz Hidayah lah kira kan ya. 2.5 daripada berapa ratus ribu untuk jadi 12,000. Ya. InsyaAllah tak kurang daripada tu kita akan dapat. InsyaAllah. InsyaAllah. Sebab apa? Allahu Akbar. Punyalah kita jaganya bab ni. Daripada awal, bismillah, tak apalah. Rezeki daripada Allah. Bila kita dah letak 1,000 nak potong siap-siap dah ni kan. InsyaAllah Allah akan berikan kita kekuatan. Allah berikan kita idea. Allah berikan ilham. Allah berikan macam-macam yang untuk melengkapkan. Ya, untuk capai. Subhanallah, ini perkongsian, ini pengalaman Kak Cik sendiri, Ustaz Hidayah. Ya, sampai kata, Masya Allah ya. Boleh cuba. Ya, nak tengok macam mana betul tak betulnya, cuba. Masya Allah. Sebab apa? Sebab kita bukannya cakap, nanti saya nak bayar zakat. Tengoklah dulu dapat berapa nak bayar zakat. Tapi kita cuba buat macam tadi. Kenapa? Kita nak lebihkan daya usaha kita nak lebihkan doa kita nak minta bantuan Allah, pertolongan Allah. Kenapa? Ni kita nak cuba dah ni mencapai sampai boleh bayar zakat 12,000 setahun. Ya, contohnya. Buktinya apa? Kita dah siap-siap dah buat tolak akaun RM1,000 sebulan contohnya, maka insya-Allah Allah akan mudahkan. Ya, Allah akan mudahkan. Jadi ini rahsia juga ya. Kalau kita nak Allah suburkan, Allah beri jalan ya, supaya dikembangkan, maknanya diberikan kelapangan dalam bab rezeki ni insya-Allah. Sahabat-sahabat sekalian, ada sebuah hadis Nabi SAW sahih mauquf, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an secara mauquf kepadanya, dan lafaznya adalah inna rahiban 'abadallah fi sawma'atihi 60 sanah faja'at imra'atun fanazalat ila janbih fanazala ilaiha fawaqa'aha 6 layalin thumma suqita fi yadihi faharab fa'ata masjidan fa'awa fihi 3 la yat'amu fihi shay'a فأتى برغيف فكسره فأعطى رجلا عن يمينه نصفه وأعطى آخر عن يساره نصفه فبعث الله إليك ملك الموت فقبض روحه فوضعت 60 في كفة ووضعت 6 في كفة فرجحت يعني 6 ثم وضع الرغيف فرجح يعني رجح الرغيف 6. Maksudnya, sesungguhnya ada seorang rahib yang beribadah kepada Allah selama 60 tahun. Lalu tiba-tiba seorang wanita mendatanginya, mendekatinya, lalu menggaulinya selama 6 malam. Allahu Akbar ya, seorang rahib ibadah tapi digoda oleh wanita, 6 malam dia gauli wanita tersebut. Kemudian terbongkar rahsianya. Lalu dia melarikan diri dan mendatangi sebuah masjid. Dia bermalam di masjid itu selama 3 malam tanpa makan apa-apa pun. Lalu, dia diberikan sepotong roti oleh orang yang menjaga masjid. Dia lapar, 3 hari tak makan, dapat sepotong roti. Dia telah membelah roti itu menjadi 2 bahagian. Separuh, dia berikan kepada laki-laki yang ada di sebelah kanannya. Dan separuh lagi, dia berikan kepada laki-laki yang berada di sebelah kirinya, yang kedua-duanya juga, memerlukan roti tersebut. Lalu Allah mengutus malaikat maut kepada dia dan malaikat maut mencabut nyawanya. Ya, waktu itu sampai waktu dia meninggal. Lalu ibadahnya selama 60 tahun diletakkan di salah satu daun timbangan. Dan perbuatannya menggauli wanita tersebut diletakkan di satu timbangan yang lain. Maka dosa 6 malam menggauli wanita itu lebih berat daripada ibadahnya selama 60 tahun. Masya Allah, ini habislah dia ya. Maknanya dengan sebab dia menggauli wanita tadi 6 hari, 60 tahun ibadahnya jadi ringan, dosa tu jadi lebih berat. Maknanya dia terancam dengan azab Allah. Kemudian dibawakan sepotong roti yang dia berikan kepada laki-laki di kanannya dan sebelah lagi dia berikan pada laki-laki di kirinya. Lalu diletakkan di atas satu timbangan yang lain. Masya Allah,
pahala roti tadi lebih berat daripada dosanya selama 6 malam. Masya Allah. Sebab itu bila kita bersedekah, sahabat-sahabat sekalian, ya, sama ada sedekah wajib ataupun sedekah sunat, tolong jaga hati kita. Biar datang daripada hati yang takwa kepada Allah. Ya Allah, sedekah aku ni ya Allah, mudah-mudahan menjauhkan aku daripada azab-Mu. Ya, macam Nabi sebut, bertakwalah kamu kepada Allah, ya, untuk mengelakkan kamu daripada api neraka walaupun dengan sebelah biji tamar. Masya Allah. Jadi subhanallah sahabat-sahabat sekalian, memang setiap hari, tolonglah setiap hari. Kita nak cabut rasa, jangan sampai bertepek di hati kita rasa cinta kepada harta. Rasa cinta kepada apa yang Allah pinjamkan kepada kita daripada harta dunia. Jangan sampai kita rasa cinta untuk mengira angka-angka dalam akaun kita. Ya, kita rasa cinta melihat, oh dah 10, dah 5-0, dah 6-0, dah 7 angka. Kita rasa cinta untuk mengumpul. Tiap-tiap hari cinta itu akan bertambah tanpa kita sedar. Tapi ketika mana setiap hari kita keluarkan sedekah, setiap hari dengan kadar kemampuan yang kita ada, demi untuk apa? Supaya sembelih segala kecintaan kepada harta. Sembelih kecintaan kepada duit. Allahu Akbar, berdoalah kepada Allah. Kenapa? Tertimpa dengan kasih cinta kepada harta dan duit, habislah kita. Nanti kita akan rasa amat berat untuk mengeluarkan. Kalau keluarkan pun, Allahu Akbar, tak padan dengan apa yang kita ada. Kalau dalam akaun ada 5 juta tuan-puan, bagi RM10, bagi RM100, bukan kita nak memperkecilkan, tapi kita tahu kan, ya, maknanya tak terasa apa pun banding dengan orang yang ada 2,000 je dalam bank dia. RM2,000 daripada gaji. Gaji. Alhamdulillah tolak adalah RM1,000 dia punya apa? Baki dia. Makna kata kalau nak bagi 100, nak bagi 200, telah naik liu juga. Ya, terasa juga cepat susut ni. Tapi kerana takwa kepada Allah, kita bukan hidup semata-mata di dunia. Panjang lagi. Kita nak apa? Nak pertolongan Allah sepanjang hidup. Masa nak mati, masa lepas mati. Jadi berharap sangat kau ada RM1-2 yang kita beri kerana rasa takut kepada Allah, itu akan membantu kita. Jadi sebab itu macam tadi Ustaz Hidayah, ya, Kak Cik katakan kepada semua sahabat-sahabat dan termasuk diri Kak Cik sendiri, setiap hari kita mesti fikir, nak buat apa ni, nak keluarkan apa ni, nak bantu apa ni, supaya apa? Supaya jangan mulai tumbuh benih cinta kepada harta, cinta kepada duit, cinta kepada apa yang kita ada. Ya, sebab apa? Sebab kita takut satu ketika nanti kalau cinta itu, fitnah harta, fitnah dunia ni menyebabkan kita keberatan untuk mendahulukan cinta kita kepada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustazah Hidayah, silakan ya respon sikitlah pada apa yang Kak Cik dah sebutkan tadi, insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Kak Cik. Satu cerita sebenarnya yang sangat-sangat memberi inspirasi kepada orang yang mungkin tak pernah lagi rasa ataupun masa dia nak buat dah, sebab saya yakin dan percaya sahabat-sahabat semua ada jiwa yang sangat-sangat pengasih dan penyayang. Cuma bila kita nak buat tu, pastinya ada bisikan-bisikan syaitan yang menyebabkan kita rasa macam cukup ke duit nak bayar zakat kan. Jadi ada apa kita kata tarik dan tolak apabila kita nak menunaikan zakat. Takut-takut nanti kalau aku tak cukup makan macam mana kan. Jadi dia ada rasa takut-takut tadi. Jadi cerita daripada Kak Cik memberi satu inspirasi kepada kita sendiri yang bagaimana yakin dan percayalah bahawa siapa yang telah menunaikan kewajipan dan haknya terhadap orang miskin, yang mana hakikatnya dia menunaikan hak dia kepada Allah. Sebab perintah ini datang daripada perintah Allah. Dan akhirnya kalau kita tengok dari sudut syariat Nabi Muhammad SAW, dia tak sama dengan syariat sebelum daripada zaman Nabi Muhammad SAW. Contoh zaman Nabi Musa. Kalau orang tu mengeluarkan zakatnya, infak yang wajib, daripada kisah zakat ni cerita lama lah, dia cerita daripada Habil dan Qabil lagi. Kan? Bagaimana diwajibkan oleh Allah untuk tunaikan zakat. Cuma bezanya pada niat lah. Sebab tu Kak Cik kata tadi, subhanallah, jaga niat. Zakat juga, tapi niat tu
Wah, zakat lagi, zakat lagi. Ataupun rasa macam, oh kejap lagi banyaklah duit aku sebab ada zakat. Tak kena jaga tu. Niat tu subhanallah. Mesti kerana takwa kepada Allah dan yakin dan percaya bahawa tidak ada kerugian. Dan kalau kita tengok bagaimana zaman dahulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW apabila menunaikan zakat, zakat itu Allah akan hantarkan api dan apabila api itu datang akan menghanguskan apa yang dizakatkan tadi, itu tanda bahawa zakat itu diterima oleh Allah. Berbeza dengan umat Nabi Muhammad SAW rahmatan lil alamin, Allah bagi yang kita zakatkan tadi tak kena bakar pun di api tetapi berpindah sahaja daripada pemilikan kita masuk kepada pemilikan asnaf untuk kelangsungan kehidupan mereka. Kak Cik, saya mungkin dah ada sahabat-sahabat kita yang dah terasa nak buat macam Kak Cik buat. Maksudnya kita mungkin ada yang bekerja dengan makan gaji. Yang makan gaji ni kita cadangkanlah untuk terus sahaja pergi ke link yang diberikan pada FB Live di page Ustazah Datuk Mahafizah Musa ataupun di page Pusat Pungutan Zakat. Di bawah tu ada link yang bernama ataupun berbunyi ptg.zakat.com.my. Kita pun yakin dan percaya sekarang ni kita kalau sesuatu tu kita boleh buat online, kita mengurangkanlah keberadaan kita di luar sebab kita masih lagi berada dalam keadaan PKPP, pemulihan, dan kita yakin dan percaya kalau kita nak pergi office sebab ada yang WFH Kak Cik, work from home. Dia work from home, so jadi kalau dia nak pergi ke HR, nak pergi isi borang ataupun nak pergi ke bahagian keuangan, jadi mungkin mengambil masa. Ada yang duduk bekerja dekat cawangan, nak kena pergi cash tu. Jadi malam ini kami kongsikan kepada semua sahabat-sahabat untuk ambil sahaja link tersebut ptg.zakat.com.my untuk isikan potongan gaji zakat. Pejam mata lah kata Kak Cik, pejam mata bismillah, jangan lupa type, insya-Allah kami akan uruskan urusan selanjutnya dengan pihak HR. Kalau sahabat-sahabat ataupun tak tahu bagaimana nak kira, nak tahu persennya dan bagaimana, boleh sahaja terus ke www.zakat.com.my ataupun pergi ke PZB, iaitu potongan zakat berjadual. Kat sana boleh baca infonya, boleh kira. Sebab apa yang kita ceritakan hari ini ialah berkaitan dengan sesuatu yang kadang-kadang kita memang tak mampu untuk tunaikan penuh apa yang kita telah buat on MOU dengan pekerjaan kita. Kita bekerja, sahabat-sahabat. Bekerja, kita sudah kita kata meterai. Ya? Kita bekerja daripada pukul berapa? 8 pagi sehingga pukul 5 petang. Sama ada kita work from home ataupun kita bekerja di workstation kita masing-masing. Dan saya nak sama-sama kita muhasabah. Adakah di antara 8 pagi sehingga 5 petang tu kita boleh memberikan hak kepada kerja kita 100% ataupun banyak yang dah ke sana ke sini kan. Ni macam lagu-lagu iklan-iklan PKP hari raya, ke sana ke sini, ke sana ke sini. Kadang-kadang kita mungkin melayan Facebook kan. Ambil masa 20 minit juga, kita tarik scroll FB kita. Kita berbual dengan kawan-kawan. Ya, waktu-waktu yang kita tidak mampu untuk menunaikan tanggungjawab kita, di dalam kita sudah berjanji untuk memberikan waktu kita sekian masa dan kemudian kita akan dibalas ataupun diganjari dengan gaji pada hujung bulan. Yang itu nanti kalau tidak ditunaikan sahabat-sahabat, dia akan lompong. Dan lomponglah ini yang dikatakan bahawa dia akan memusnahkan duit gaji kita. Yang mana kita tak boleh nak tunaikan tadi tu dengan kesengajaan kita, dia akan ambil secara tidak kita sedari. Dan apa yang boleh menampal kebocoran pada masa kita, waktu kita menunaikan kerja, tak lain dan tak bukan sebab itu Allah bagi zakat
sebagai penampung kepada ketidakmampuan manusia yang mana Allah tahu manusia ni lemah. Kita ni lalai ni lebih banyak kecil daripada ingat. Main ni lebih banyak daripada bersungguh-sungguh. Kan? Kadang-kadang malu dengan Allah. Cakap, ya Allah, waktu minta nak kerja tu, ya Allah, bagilah aku kerja kalau aku dapat kerja. Ya Allah, aku nak kerja sungguh-sungguh. Waktu interview dengan CEO, kan, awak boleh buat kerja ni, kerja dekat syarikat kami ni agak mencabar. Tak apa tuan, saya boleh lakukan dengan sebaik mungkin. Janji dengan CEO masa tu, Masya Allah, pijak semut tak mati. Kan? Kita betul-betul nak menyumbang untuk syarikat kita, jabatan kita, majikan kita. Tapi bila kita dah dapat, jawatan kita dah sedap, terima gaji setiap bulan, makin tahun ada increment daripada gaji kita, tapi kita makin kerja makin culas, makin kerja makin malas. Di manakah kita nak bayar keculasan ataupun lompong pada usaha kita tadi? Sahabat-sahabat, tunaikanlah zakat. InsyaAllah di sana ialah sebagai satu rahmat Allah kepada manusia. Allah tahu manusia ni banyak dia punya lupanya, banyak dia punya main dia, Allah bagi. Ya, sebab tu kalau kita tengok solat wajib kita, kenapa ada solat sunat? Ada solat rawatib, qabliyah, ba'diyah. Sebab solat sunat tadi menampung kekurangan di dalam solat fardu. Solat fardu kejap melayang, kan? Solat fardu mungkin tak cukup Tok Makninah, tapi Tok Makninah tak boleh lah sebab dia wajib, kan? Mungkin ada makhraj ke yang tak tepat, sebutan huruf dan sebagainya. Maka di sanalah fungsi solat sunat yang akan menutupi kekurangan solat wajib ataupun solat fardu. Dan subhanallah, tadi Kak Cik saya tengok ada satu soalan daripada FB Kak Cik, dia kata zakat, adakah kena zakat kepada pencen? Saya jawab terus Kak Cik, ya? Ya, boleh. Okey, untuk zakat untuk pencen, ya, adakah kena zakat? Jawapannya ya, sekiranya melebihi nisab. Okey, so kita tak boleh kata pencen tak boleh tak kena zakat, sebab pencen juga ialah satu pendapatan kita. Apa maksud zakat pendapatan? Zakat pendapatan ialah apa sahaja perolehan yang kita dapat, yang mana kita dapat itu sama ada dengan usaha ataupun tidak. Itu dia punya takrifan dia. Jadi kalau gaji, dia dah kerja dan dia dapat. Pencen kerana dia pernah bekerja, kesetiaannya selama beberapa satu tempoh dan kemudian dia dibalas untuk mendapat pencen walaupun separuh. Tetapi pencen tadi dia bergantung, masih lagi terikat dengan syarat nisab dan syarat haul, maka kena kiralah. Contoh, kalau kita kata seorang tu gaji dia 12,000, bila pencen dah tinggal mungkin 5,000. Jadi 5,000 tak buat apa-apa ni, kan? 5,000 duduk masuk je. Setahun 60,000 juga. Maka layak untuk kena zakat sekiranya pencen melebihi nisab. Nah, yang ni banyak juga yang kita kena ketuk sikit. Sahabat-sahabat kita yang mungkin dah berpencen, dapat wang pampasan ataupun dapat pencen pada setiap bulan, yang ini ada tanggungjawab zakat yang perlu dilaksanakan. Kalau nak tanya lebih lanjut, boleh terus sahaja ke chatbox di Pusat Pengurusan Zakat untuk bercakap dengan Amir, ataupun boleh terus sahaja ke nombor telefon kita, hotline 1300 885 757. Rasa macam buat iklan kat TV pula Kak Cik. Masya Allah. Sebenarnya memang kena ikuti Facebook Pusat Pengurusan Zakat. Sebab kat sana kalau tak silap Kak Cik ada ada kontak nombor-nombor pegawai-pegawai, ya. Betul. Maksud dia kalau ada apa-apa masalah dengan zakat, boleh berurusan lah, ya, dengan yang sewajarnya lah. Okey, terima kasih banyak-banyak Ustazah Nurul Hidayah. InsyaAllah kita sambung sikit lagi Ustazah, ya, dengan beberapa hadis Nabi SAW, ya, di mana ini adalah hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi bersabda, pada hari kiamat nanti, Ustazah terus bacakan dia punya maksud. Pada hari kiamat, Allah akan berfirman, Ya bani Adam, maridtu falam tu'udni. Wahai anak Adam, aku sakit dan kamu tidak menjengukku. Maka anak Adam tu akan berkata,
Ya Rab, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin? Macam mana aku nak jenguk kamu sementara engkau adalah Tuhan semesta alam? Lalu Allah menjawab, Ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu, ama alimta annaka law 'udtahu lawajadtani 'indah. Bukankah kamu mengetahui saudara kamu sakit dan kamu tidak menjenguknya? Apakah kamu tidak tahu bahawa jika kamu menjenguknya ketika mana saudara kamu sakit, nescaya kamu mendapati aku di sisinya. Ya, makna nak bagi tahu, subhanallah, ini di antara amalan yang Allah akan persoalkan akhirat besok. Kenapa kamu tak ziarah orang sakit? Kamu nak dekat dengan Allah kan? Kamu nak cari aku, kamu nak betul-betul hidup dengan Allah, Jadi sebenarnya menziarahi orang sakit itulah di antara amalan mendekatkan diri kepada Allah. Wahai Bani Adam, aku minta makan kepada kamu. Istat'amtuka falam tut'imni. Aku minta makan kepada kamu, tapi kamu tak bagi aku makan. Lalu hamba tu bertanya, Ya Rabbi, bagaimana aku nak beri kamu makan sementara engkau adalah Tuhan semesta alam? Lalu Allah menjawab, apakah kamu tak tahu bahawa hamba-Ku fulan minta makan kepada kamu, tapi kamu tak bagi dia makan? Apakah kamu tidak tahu bahawa jika kamu bagi dia makan, nescaya kamu akan mendapatkan itu di sisiku? Wahai Bani Adam, aku minta minum kepada kamu, tapi kamu tak bagi aku minum. Dia berkata, Ya Rab, bagaimana aku nak bagi kamu minum sementara engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah berfirman, hamba aku dulu masa kat dunia minta minum dengan kamu, tapi kamu tak bagi dia minum. Apakah kamu tidak tahu bahawa kalau kamu bagi dia minum, nescaya kamu akan mendapatnya itu di sisiku? Jadi ini adalah satu gambaran Ustazah Hidayah kepada cara pandang kita semua. Kadang-kadang kita pandang orang susah, orang miskin, orang berhajat, orang berkeperluan, kita khawatir kita pandang tu dengan pandangan yang kurang senang. Kita lebih seronok mendekati, bergaul dengan orang yang have. Orang yang ada semua. Banding dengan lingkungan yang susah-susah ni, kita rasa tak berhenti-berhenti, kita kena keluar duit, asyik sponsor je. Kita jangan fikir macam tu. Jangan pandang macam tu. Kenapa? Sebab subhanallah, biar bila mana kita tengok orang susah, tengok orang miskin, kita didatangkan dalam hidup kita orang yang berhajat, orang nak minta tolong, maka apa yang kita pandang sahabat sekalian, ya Allah, Allah menunggu kita. Allah menanti kita. Ya Allah, makna mengajak kita untuk dekat kepada Allah dengan jalan ini. Maknanya dihamparkan permainan di merah. Hamparan dia berbentuk apa? Kamu keluarkan sedekah. Dihamparkan permainan di merah untuk datang kepada Allah. Cara dia bagaimana? Tolong bagi makan orang ni. Tolong bagi minum orang ni. Tolong penuhi hajat orang ni. Masya Allah, kalau demikianlah sudut pandang kita kepada suasana yang memerlukan pertolongan kita, maka kita akan rasa berbesar hati ketika mana Allah nampakkan kepada kita, ni orang miskin, tolong dia. Tu orang susah, tolong dia. Orang tu berhutang. Teruk sangat, tak dapat nak melunaskan hutang dia. Kamu ada duit, tolong dia. Masya Allah. Kalaulah kita boleh faham yang demikian, sahabat-sahabat sekalian, setiap hari kita rasa amat lapang. Kenapa? Sebab kita mencari orang yang kita nak tolong. Selalunya kenapa kita rasa sempit setiap hari? Sebab kita selalu memikirkan siapa nak tolong kita. Siapa nak bantu kita. Siapa ni nak, macam-macam lah. Kita fikir apa orang akan bagi kat kita. Sebab tu kita rasa sempit. Kita rasa semua tak kena belaka. Tapi biar dapat jiwa orang kaya lah. Dapat jiwa orang kaya. Orang katalah orang kaya senang hati kan. Kita ambil lah jiwa orang kaya yang senang hati. Maksudnya apa? Kita seolah-olah macam memiliki, macam ada. Padahal kita tak ada apa. Yang ada adalah Allah. Yang ada adalah hak milik Allah. Tapi kita tahu, kita mohon pada Ar-Razzaq. Kita mohon pada Al-Wahhab. Yang maha memberi rezeki, yang maha mengurniakan. Jadi kita tu macam orang senang. Ada orang nak minta tolong kan? InsyaAllah kita tolong. Ada ke? InsyaAllah semua. Tenaga, masa, harta, insyaAllah. Sekadar yang kita boleh. Masya Allah, hati kita akan senang. Banding yang kita bangun tidur, mengharap. Mengharap masuk ustazah kat sini, mengharap pertolongan orang, mengharap pemberian orang, mengemis-ngemis dan sebagainya, itu kehidupan akan rasa sempit. Bahkan dalam kitab ini pun ada banyak sekali larangan daripada meminta-minta.
Bahkan siapa yang meminta-minta lepas tu diguna nama Allah. Dia minta-minta, dia guna, dia kait dengan hadis Nabi lah, dia kait dengan ayat Quran. Tapi sebenarnya dia meminta-minta pada jalan yang tidak benar. Maka Allah terlalu murka dengan orang-orang yang seperti ini. Jadi insya-Allah, ya mudah-mudahan sebelum kita kaya harta, kita kaya jiwa terlebih dahulu. Jiwa yang bagaimana sentiasa rasa nak tolong. InsyaAllah Ustazah Hidayah nanti Kak Cik akan kongsikan ya beberapa doa, amalan ya untuk orang kata luas rezeki, biar insyaAllah kita dapat keluarkan zakat ya dengan jumlah yang banyak kan. Kemudian dapat juga mengeluarkan sedekah yang sunat. Tapi Kak Cik nak serah dulu kepada Ustazah Nurul Hidayah ya untuk beberapa lontaran lagi ilmu kepada kami semua sambil Kak Cik nak bangun sekejap nak ambil buku yang Kak Cik kata tentang amalan-amalan tersebut ya, insyaAllah. Silakan Hidayah. Terima kasih kepada Kak Cik, terima kasih kepada semua yang menonton dan saya membaca komen-komen ni, Masya Allah, mungkin ada kita terlepas berkaitan dengan zakat ni. So ataupun siapa yang dah pernah buat zakat boleh sahaja share kan apa yang dia rasa selepas dia melaksanakan kewajipan ataupun tuntutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apabila kita sharing, kadang-kadang itu lebih dekat dengan jiwa orang lain. Dan seperti mana yang Ustazah Hafizah ceritakan tadi, bagaimana yang dirasa sendiri daripada membayar zakat bukan suatu benda yang biasa-biasa, pada saya suatu benda yang sangat besar, pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sahabat-sahabat sekalian, saya mewakili daripada Pusat Pungutan Zakat, kami memang sangat mengalu-alukan sekiranya ada apa sahaja pertanyaan yang boleh kami bantu, boleh saja terus ke page kami www.zakat.com.my. Dan kami juga sangat-sangat memberi, kita kata apa, kenapa nak orang nak minta zakat juga, PPZ nak mohon zakat juga. Orang mengalami mungkin krisis disebabkan pandemik COVID-19. Sahabat-sahabat, saya nak share. Dikala PKP, bermula daripada PKP dan berterusan hingga PKPB dan PKPP, sebenarnya banyak sangat asnaf-asnaf baru yang baru muncul. Yang mana sebelum ni mereka bukan asnaf. Dan yakin dan percaya bahawa pihak Baitul Mal yang menguruskan agihan zakat yang dibayar zakatnya kepada Pusat Pungutan Zakat, sememangnya terlalu banyak ataupun peningkatan kepada asnaf tadi memang terlalu mendadak. Dan kalau kita tengok berapa sahaja pun yang diberikan, bukan jumlahnya ribu-ribu ya, tapi jumlahnya juta-juta, berjutaan ringgit, namun masih lagi tidak mencukupi. Kerana apa? Kita ada pembayaran ataupun kita kata agihan zakat tadi yang dibuat bukan bagi one off, tapi ada yang bagi yang diberikan kepada asnaf berbentuk saraan bulanan. Ada yang dapat dari sudut bantuan perubatan. Cubalah tanya kalau mereka-mereka yang dapat bantuan dialisis. Contoh yang saya boleh kongsikan bersama, Serina Datuk Rizwan kan, ibunya satu masa dulu memang penerima bantuan dialisis. Walaupun dia kata, yalah mesti diorang fikir kan Datuk Syekh Wan ada anak-anak pun semua berjaya, tapi kos dialisis ni bukannya sedikit. Dan banyak ataupun kita kata yang dibantu oleh zakat ini untuk kos-kos dialisis yang terlibat oleh asnaf-asnaf yang memang menjadi asnaf Baitul Mal ni, banyak dibantu oleh PPZ, dibantu oleh Baitul Mal. Dan kalau kita tengok banyak lagi bantuan-bantuan yang diberi secara bulanan, contohnya rumah, sewa rumah yang diberikan. Jadi semua ini menjadikan dana itu sebenarnya tidak cukup. Dan sebab itu kami menyeru, tunaikanlah zakat. Siapa yang walaupun dalam musim kita kata kegawatan ekonomi, sekiranya individu tersebut dia memiliki syarat zakat, iaitu apa? Yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga ada duit yang melebihi nisab. Contohnya duit persekutuan untuk tahun 2020 15,762,
Dan yang keempat iaitu cukup haul, dan yang kelima sempurna milik, maka seseorang itu tidak ada alasan untuk dia kata, oh saya tak boleh bayar zakat lah. Sebab apa? Sekarang ni COVID kan, kita pun tak tahu lagi duit kita cukup ke tak. Kalau kita yang ada duit melebihi 15,000 kita kata tak cukup, bagaimana dengan orang yang ada duit RM1,000 di akaun untuk disara satu keluarga? Bagaimana? Kalau kita pun kata begitu, maka memang kita kata betul lah, duit ataupun harta sudah menjadi fitnah kepada hati kita. Kita rasa takut tak cukup. Tapi kita tak pernah terfikir, orang yang ada kat dompet dia ada RM100 nak bagi makan kat anak-anak masih lagi boleh tersenyum. Dikala kita ada RM15,000, kita kata tak cukup duit. Memang satu tamparan untuk kita. Maka tunaikanlah. Terima kasih kepada Kak Cik yang beri ruang kepada PPZ untuk bersama pada hari ini, dan diharapkan ini kita punya kolaborasi yang pertama, bukan yang terakhir, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Nurul Hidayah. Ya, mari kita lihat sebuah hadis Nabi SAW. Ma min rajulin la yuaddi zakata malihi illa jaa yawmal qiyamah syuja'an min nar. فيكوى بها جبهته وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الناس. Tidaklah seorang yang tidak membayar zakat hartanya, melainkan hartanya akan datang pada hari kiamat dalam bentuk ular daripada api neraka. Maka kening, lambung dan punggungnya digosok dengan ular tersebut pada hari yang kadarnya selama 50,000 tahun, sampailah diputuskan di antara manusia hukumannya. Masya Allah. Ya Allah ya Tuhan. Macam itulah ya ancaman daripada hadis Nabi SAW tadi terhadap orang yang tidak keluarkan zakat. Ya, dalam bab, kita tengok ini dalam kitab Babus Sadaqah yang bincang dulu pada awalnya tentang bab zakat tadi. Kemudian barulah sedekah-sedekah yang sunat. Dan kalau kita tengok dalam kitab ni tuan-puan, terlalu banyak muka surat helaian hadis. Ya, jadi memang satu kekurangan di pihak kita ya kalau nak memenuhi semuanya dalam tempoh yang sangat sekejap. Kan? Boleh kita baca semua hadis-hadis ni, tapi kita kena menghuraikannya sedikit sebanyak dalam suasana realiti yang ada pada hari ini ya. Jadi tadi adalah ancaman daripada Nabi SAW, termasuk orang yang tidak mengeluarkan zakat penternakan. Ya, tadi tu zakat harta dia, kan, zakat pendapatan dia. Dalam hadis yang lain daripada Jabir radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, maksudnya tidaklah pemilik unta yang tidak menunaikan haknya kecuali unta-unta tersebut akan datang pada hari kiamat dalam jumlah paling banyak. Dan dia duduk di depannya di dataran luas lagi tandus. Lalu unta-unta tersebut menyeret-nyeret, memijak-mijak dia dengan kaki dan telapaknya. Tidaklah pemilik sapi yang tidak menunaikan haknya, kecuali sapi itu akan datang pada hari kiamat dalam jumlah paling banyak. Dan dia duduk di depannya di dataran luas lagi tandus. Lalu sapi-sapi tersebut menanduknya dengan tanduk-tanduknya dan memijaknya dengan kakinya. Tidaklah pemilik harta simpanan yang tidak menunaikan haknya, kecuali harta kekayaannya akan datang pada hari kiamat dalam bentuk ular botak yang memburunya dengan membuka mulutnya. Jika ia mendatanginya, maka dia berlari darinya, maka ia berseru kepadanya, ambillah harta yang kamu simpan, ambillah, aku tidak memerlukan kamu. Manakala dia melihat bahawa dia tidak bisa menghindar daripada ular botak yang memburunya dengan mulut terbuka, maka dia memasukkan tangannya ke dalam mulut ular itu, lalu ia melumatkannya seperti mana unta jantan yang lumat dimakan oleh ular tersebut. Allahu Akbar. Ya, gambaran-gambaran ancaman-ancaman yang sangat takut ya, menakutkan kita, menyebabkan ya kita semua kena berhati-hati dalam apa jua ya terkait dengan harta, sama ada dalam usaha mencarinya dan dalam usaha menggunakannya, menguruskannya. Jadi subhanallah, dalam Al-Quran pun banyak disebut ya bagaimana di antara orang yang tinggi kedudukan di sisi Allah adalah orang-orang wa mimma razaqnahum yunfiqun, iaitu orang-orang yang menafkahkan, yang mengeluarkan daripada apa yang Allah kurniakan dengan jalan yang Allah redai, dengan jalan yang terbaik. Ya, kalau kita lihat lagi dalam bentuk
tarhib, ya, dalam bentuk yang ancaman. Nabi SAW bersabda, "Ma min ahadin la yuaddi zakata malihi illa muthila lahu yawmal qiyamati syuja'an aqra' hatta yutawwaqa bihi 'unuquh." ثم قرأ علينا النبي مصداقه من كتاب الله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. Tidaklah seseorang yang tidak menunaikan zakat hartanya, kecuali pada hari kiamat hartanya itu akan diwujudkan dalam bentuk seekor ular yang botak yang akan dililitkan di lehernya. Kemudian Nabi SAW membaca ayat daripada kitabullah, sekali-kali janganlah orang-orang yang kikir dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari kurnianya, menyangka bahawa kebakhilan itu baik bagi mereka. Jadi sama-sama kita elakkan daripada penyakit bakhil dan kita tunaikan tanggungjawab kita mengeluarkan zakat. Ya, ada beberapa jenis zakat, ya, zakat fitrah, zakat pendapatan, zakat penternakan, zakat galian. Itu nantilah insya-Allah PPZ boleh huraikan, ya. Jadi menuntut kita untuk melaksanakan dan juga kita biar selalu termotivasi untuk mengeluarkan sedekah yang sunat, ya, kerana memikirkan ancaman-ancaman yang lain yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi tidak gembira pun, ya, ketika mana seseorang itu meninggal dunia dan dia meninggalkan daripada hartanya, ya, meninggalkan harta yang banyak. Nah, padahal dia boleh saja untuk, ya, mensedekahkan, menginfakkan semasa dia hidup. Wallahu a'lam, ya, ini terlalu panjang sebenarnya, terlalu luas tajuk yang kita bincangkan pada malam ini, ya, dan Ustazah tutup ni macam janji sikitlah kan tadi kan, ya, tutup dengan bagaimana di antara kita nak menambah keyakinan supaya lapang selalu dalam bab rezeki ni, biar kita boleh keluarkan zakat, boleh keluarkan sedekah, ya. Dalam surah Az-Zariyat ayat 58 Allah berfirman, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya Allah dialah yang maha mengurniakan rezeki, yang memiliki kekuatan yang teguh. Jadi bila kita baca ayat-ayat seperti ini, kita tu selalu rasa yakin dalam bab rezeki. Sebab kadang-kadang yang susah nak mengeluarkan sebab datang keraguan. Kalau bagi kan susut harta kita. Jadi nak lawan tu, nak mujahadah, selalu ingatkan diri kita dengan ayat Quran Az-Zariyat ayat 58. Ya, begitu juga dengan ayat Al-Quran, Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Allah itu maha latif dengan hambanya. Dia mengurniakan rezeki pada siapa jua yang dia kehendaki dan dia adalah yang maha kuat lagi maha perkasa. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu an ataupun Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya, ada mengajarkan beberapa doa. Saya bacakan doanya. La ilaha illallah al-karim al-azim subhanahu tabarakallah rabbal arsyil azim alhamdulillahi rabbil alamin. Ini nak baik kaya jiwa. Ya, baik kaya jiwa. Jangan rasa loket, jangan rasa bakhil. Ya, la ilaha illallah al-karimul azim subhanahu tabarakallah rabbul arsyil azim alhamdulillah rabbil alamin. Okey, satu lagi. La ilaha illallah al-halimul karim subhanallah rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim la ilaha illa anta azza jaruka wa jalla thana'uka. Ya, insya-Allah doa yang Ustazah sebutkan ini insya-Allah Ustazah akan tepek, akan letak dekat Facebook. Ya, mudah-mudahan boleh jadi zikir kita bersama, wirid kita bersama. Ya, jadi masa juga tidak mengizinkan untuk kita meneruskan lagi, ya, untuk yalah nak merehatkan diri dan sebagainya. Jadi sekali lagi sangat-sangat berterima kasih kepada Ustazah Nurul Hidayah Kamaruddin yang bersama-sama pada malam ini terus maknanya memberikan, ya, pengisian, memberikan semangat kepada kita semua, sahabat-sahabat yang budiman, supaya bila diulang-ulang ni sahabat-sahabat sekalian, kita dah beramal, dah bertindak, bukan semata-mata mendiskusikannya. Kita dah buat. Kalau dah buat, dibuat lagi dengan lebih baik amal soleh tersebut, ya. Supaya kita jadi manusia yang benar-benar cermat, berhati-hati dalam bab wajib yang kita kena tunaikan, iaitu zakat, ya. Kalau ada tertangguh silakan uruskan dengan pusat zakat, ya. Dan dalam bab sedekah yang sunat, supaya apa? Supaya kita terhindar daripada penyakit cintakan harta, dibelenggu harta, fitnah harta terlalu dahsyat, ya, akhir zaman ini. Jadi mudah-mudahan Allah memberkati kita semua.
Sahabat-sahabat sekalian, Ustazah mewakili juga Ustazah Nurul Hidayah, ya, memohon berbanyak-banyak maaf, salah silap, kelemahan yang pastinya banyak pada kami, kekurangan, ya, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita semua. Ya, tak ada apa nak dibanggakan dengan apa yang kita kongsikan. Ya, dengan ilmu yang siapa-siapa yang kita kongsikan. Sebab bagi benda yang Kak Cik pegang, ya, Ustazah Hidayah, bila dapat menyampaikan, ya, dengan kadar yang sekat kita mampu, apa benda yang kita harap? Kita harap Allah ampunkan kita. Kita harap Allah pandang kat kita. Kita harap Allah melihat kepada usaha kita. Setiap hari, setiap malam kita nak duduk dalam majlis ilmu. Walaupun mungkin majlis kita tak sehebat mana pun, ya, tapi insya-Allah mudah-mudahan niat kita, ya, kita mohon pada Allah niat yang baik. Dengan niat yang baik insya-Allah benda tu akan jadi hebat di sisi Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustazah Nurul Hidayah. Kak Cik doakan, ya, terus berada dalam dunia, dalam alam dakwah ini, ya, memberikan manfaat kepada ummah, terus menjadi hamba Allah yang taat, insya-Allah kita semua. Ya, terima kasih sahabat-sahabat yang budiman, terima kasih semua tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak sekalian. Ya, kita kongsikan dengan orang lain supaya mendapat manfaat daripada majlis ilmu ini. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.